إن ربك بسم الله الرحمن الرحيم Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan di mana sahaja berada, alhamdulillah hari ini hari Isnin 20 Safar 1443 Hijriah bersamaan 27 September 2021. Hari ini hari Isnin ya. Jadi kita nak sambung kembali untuk ayat surah Al-Muddathir yang kita dah mula awal surah semalam. Jadi untuk ayat berikutnya itu berhubung dengan antara intisari ayatnya. Janganlah memberi sesuatu ni secara khusus, larangan ni secara khusus kepada Nabi. Janganlah memberi sesuatu dengan maksud mahukan balasan yang lebih banyak. Kemudian diperintahkan agar baginda bersabar dalam memenuhi perintah Allah, itu melaksanakan tugas dakwah. Kemudian diberikan gambaran tentang sedikit gambaran tentang kedahsyatan hari kiamat. Itu pun dah banyak kita bincang dalam surah yang sebelumnya, surah Al-Haqqah dan surah Al-Ma'arij. Kemudian kisah seorang lelaki musyrik di Mekah yang disebut namanya dalam kitab tafsir, iaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dulu kita dah bincang dah sifat dia ni dalam surah Al-Qalam. Jadi sekali lagi kita bertemu dalam surah Al-Muddathir. Dia ni seorang yang kaya, banyak harta benda, memiliki anak-anak yang ramai, tetapi dia menjadi orang yang sombong dan keras menentang dakwah Nabi. Jadi kesudahannya dia mati dalam peperangan Badar. Jadi kita nak sambunglah untuk ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida
Thumma yatma'u an azid. Itu untuk ayat 6 hingga ayat 15. Wala tamnun tastakthir. Tastakthir nipiskan ra ya, tarqiqur ra. Ra dinipiskan kerana huruf yang sebelum ra tu bagi bawah. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kamu memberi sesuatu kerana mengharapkan balasan lebih banyak lagi dapat selepas itu. Wa li rabbika fasbir. Dan dalam memenuhi perintah Tuhanmu, hendaklah engkau bersabar. Yang kedua, perintah bersabar. Kemudian masuk cerita tentang hari kiamat. فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُرِ. Apabila ditiup sangkakala. Disebut juga alat tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil itu dengan nama An-Naqur. Jadi apabila ditiup sangkakala, itu adalah hari yang sangat asir, sangat sukar, payah sekali. Hari yang banyak kesukaran padanya. Itu pun banyak dah kita sentuh dalam hadis-hadis yang untuk ayat sebelum ini berhubung dengan kesusahan di hari kiamat. Dan bagi orang-orang yang kafir, ia tidaklah sesuatu yang mudah. Asir, kemudian ditaukid lagi, ghairu yasir, susah yang tidak mudah. Kemudian masuk kepada penceritaan kisah Al-Walid ibn al-Mughirah. Dharni wa man khalaqtu wahida. Janganlah engkau bimbang ya Muhammad, biarkanlah aku sahaja yang membalas orang yang menentangmu. Serahkan kepada aku. Ini hampir sama dengan ayat kita dah bincang dalam surah Al-Muzammil dulu. Wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Cuma yang ni lebih khusus untuk Al-Walid ibn al-Mughirah. Dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkan kepada aku sahaja membalasnya. Itu orang yang aku sahaja yang ciptakan dia. Dulu aku ciptakan dia dalam keadaan dia ni seorang diri. Wahidan maknanya dia tak ada apa-apa. Harta tak ada, anak tak ada. Lalu aku jadikan baginya harta yang banyak. Dan adanya anak-anak yang bersama dengannya. Syuhuda yang sentiasa ada di sisinya. Tak cukup dengan harta yang banyak. Wa mahattu lahu tamhida. Telah aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Mudahnya boleh pitih dia. Tapi kita kena ingat, ayat ini memberi satu peringatan. Berapa ramai orang zaman dahulu yang kaya raya, yang banyak harta, akhirnya menjadi lupa daratan. Walaupun duduk atas darat atau duduk dalam air, air ini ikan je, kita manusia atas darat. Tapi menjadi orang yang lupa daratan. Lupa mereka ini berpijak di atas bumi yang nyata, akhirnya menjadi sombong. Summa yatma', kemudian dia merasa tamak. Apa tamak? Ingin sangat, nak sangat supaya harta itu tambah lagi. Ini penyakit manusia. Orang kata bagi petis nak paha, bagi paha nak lebih lagi. Tak pernah merasa cukup. Ini kita nak fikir hari ini tentang sifat kita. Kalau kok ada pada kita sifat ketamakan pada harta. Cari harta itu tak salah. Sifat ketamakan pada harta, pada dunia ada sesuatu yang tercela. Baik, kita kembali kepada ayat ke-6. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Sebelumnya dimulakan dengan perintah bangun untuk berdakwah, memberi peringatan, mengagunkan Allah dan segala urusannya. Perintah untuk dibersihkan pakaian, menjauhi apa-apa yang dikaitkan dengan fahaman keberhalaan. Fahaman keberhalaan perlu difahjur. Uhjur maknanya hindarkan, jauhkan. Jadi hari ini kita nak masuk kepada wala tamnun tastakthir. Ada qiraat lain baca dengan wala tamunna. Itu wujuh qiraat itu tak apalah, kita tak beri perhatian sangatlah. Yang pentingnya kita nak ambil maksud yang kita boleh faham di sini. Wala tamnun tastakthir. Baik. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, wala tamnun 'ala an-nas bima asdaita ilaihim minan ni'am ad-diniyah wad-dunyawiyah. Janganlah engkau ya Muhammad menaruh keinginan, fikir seorang-seorang, apa-apa yang kamu berikan kepada manusia, kamu mengharapkan kamu dapat balasan lebih banyak. Tak kira nikmat yang kamu berikan itu dalam bentuk agama atau dunia. Agama iaitu ajaran agama lah, nasihat-nasihat agama, hukum hakam agama, termasuklah keduniaan
yang Nabi beri. Nabi ni kalau dalam bab orang minta sedekah, minta bantuan, memang Nabi tak pernah miss. Nabi akan bagi. Kita lihat hadis ni, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi ni bila orang datang meminta kepada dia akan bagi. Tapi dia taklah pula mengharapkan dibalas untuknya. Sebab kaedahnya begitu. Untuk Nabi dia tak boleh. Apa sahaja Nabi beri itu tidak boleh. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengharapkan taksir dibalas atau diberi banyak lagi. Bila orang datang minta sesuatu kepada Nabi, mungkin minta harta lah, minta apa-apa. Akhirnya Nabi kata, ma yakun min indi min khairin falan udakhirahu ankum. Kalau ilmu agama, kalau wahyu itu memang Nabi sampaikan semua. Itu memang dah kerja dia dah. Ma yakun tak ada waw. Ma yakun min indi min khairin falan udakhirahu ankum. Hadis ni berkenaan dengan sifat sabar. Dah ada kaitan dengan ayat selepasnya bab sabar. Ini kalau dalam Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini dalam tajuk As-Sabru Sabar. Ma yakum min indi min khairin. Min khairin, tengok. Rasa dah ada dah, ya. Min khairin. Tengok yang lain, hadis yang lain. Tak ada juga. Ma yakun min indi min khairin falan udakhirahu ankum. Ini dalam bab pemberian. Nabi orang yang sangat-sangat pemurah. Ini sifat Nabi ni pemurah. Tapi bila Nabi memberi, dilarang, jangan pula ada niat bila bagi nak harapkan orang balas yang lain ataupun lebih banyak lagi. Itulah dalam hidup kita ni sebenarnya penuh dengan motivasi sebenarnya. Kadang-kadang kita mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, padahal kita tahu apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Anna nasan minal ansar, ada beberapa orang dari kalangan ansar, orang ansar ni penduduk asal Madinah, datang datang meminta. Yalah, Nabi ni kan sebagai ketua, sebagai pemerintah ataupun sebagai pemimpin orang-orang beriman di Madinah. Jadi orang-orang ansar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang mintalah, selalu minta, fa'atahu, Nabi berbagilah. Keadaannya begitu, bila orang datang minta, bagilah. Thumma sa'aluhu, kemudian datang lagi, minta lagi, Nabi bagi lagi. Kita ni kalau sekali dua datang, okey lagi lah. Tapi kalau ada banyak kali, kita pun rasa fed up, kita pun nak marah. Lebih-lebih lagi yang datang tu orang yang sama. Tapi Nabi tidak begitu. Hatta idza nafida ma indahu. Sehingga apabila sudah habis dah, habis dah. Tak ada dah. Lalu Nabi kata apa? Ma yakun indi min khairin. Tidak ada apa-apa lagi di sisiku daripada kebaikan. Kebaikan ni maknanya harta. Tak ada lagi makanan, harta, benda yang aku boleh bagi. Maka tidaklah falan udakhirahu. Tidak ada apa-apa lagi aku simpan. Maknanya Nabi dah bagi semuanya. Nabi kata, mu nak minta apa lagi? Aku dah bagi semuanya. Tak boleh nak bagi apa-apa. Tempat tak ada dah. Tetapi Nabi beri pesanan itu. Nabi SAW sebagai Rasul yang Allah Ta'ala utuskan, sentiasa mengisi peluang untuk memberi motivasi, nasihat kepada umatnya, kepada sahabat. Nabi kata, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ, sesiapa yang dapat menjaga diri, ini ada sifat iffah, jaga diri daripada meminta, maka Allah Ta'ala akan jaga si hamba tu. Mana tak digalakkan kita meminta-minta, kecuali benar-benar terdesak. Tu kita dah bincang dulu dalam hadis Qabisah dulu. Wa man yastaghni yughnihillah. Sesiapa yang merasa cukup, maka Allah Taala cukupkan untuknya. Sifat kaya ni tak semestinya harta banyak. Kadang-kadang orang harta banyak tapi rasa tak cukup-cukup. Ada orang yang tak seberapa banyak harta tapi dia rasa okey dah cukup dengan kehidupan dia. Jadi sesiapa yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka Allah Ta'ala menjadikan kecukupan itu padanya. Ini pentingnya sifat qanaah. Sifat qanaah, sifat zuhud. Kita tidaklah melihat dunia ini dengan pandangan yang rasa tamak. Akhirnya Nabi besar, Nabi kata, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ, sesiapa yang bersungguh-sungguh menjaga sabarnya, nescaya Allah Ta'ala jadikan ia sabar. Allah Ta'ala jadikan si hamba itu bersifat sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa' min as-sabri. Dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik ataupun yang lebih luas daripada sifat
sabar. Ini sifat sabar ni ada kaitan dengan ayat yang selepasnya. Tapi khusus untuk Nabi di sini, apa-apa sahaja pemberian, dia tak boleh ada niat nak orang ganti. Dia keadaannya begitu. Dia keadaannya bila kita bersedekah, kita kena semata-mata kerana Allah. Jangan mengharapkan aku beri, nanti insya-Allah orang akan beri yang lain. Tak boleh begitu ya. Kita tak boleh nak berpegang kepada ada ubi, ada batas. Nanti ada hari orang akan balas pemberian kita. Tak boleh begitu. Orang yang Allah Ta'ala puji sebagai golongan abrar, mereka menyatakan la nuridu minkum jazaan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dalam surah Al-Insan. Di antara sifat al-abrar, orang yang dah dijamin syurga lah. Dalam sesuatu pemberian yang mereka beri, contohnya beri makan. Beri makan kepada orang miskin, beri makanan. Jangan pula dalam hati, aku beri makan, nanti insya-Allah orang akan puji aku, orang akan bagi pemberian lebih besar. Tak boleh begitu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata mereka tu ayat yang ke-9. Sesungguhnya kami beri makan kepada kamu. Kamu tu sama ada orang miskin, anak yatim, orang tawanan perang. Liwajhillah, semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mahukan, kami tidak berkehendakkan sebarang pembalasan. Maknanya orang ni benar-benar ikhlas, tidak mengharapkan balasan. Tapi kalau dibalas, itu lain cerita lah. Tapi dalam hatinya tak diharapkan balasan, ataupun tak diharapkan ucapan terima kasih. Kalau orang tak puji pun tak apa. Tapi sebaiknya sebagai tanda perhargaan, kita yang timur satu pemberian, sebaiknya kita ucapkanlah syukran, terima kasih paling kurang, ataupun jazakallahu khairan. Kerana Nabi kata apa dia? La yashkurullah man la yashkurun nas. Ini dalam bab pemberian, bab sedekah, bab hadiah. Sekurang-kurangnya kita menyebut syukran tu dalam bahasa Arab lah, terima kasih. Kerana Nabi kata la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikira bersyukur kepada Allah sesiapa yang tak berterima kasih kepada manusia. Hadis ini adalah Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Abi Daud. Itu adab. Apabila kita menerima pemberian, kita hargai. Kena ada sifat, kena ada appreciate pula dah. Kena ada sifat menghargai sesuatu pemberian. Paling kurang pun kita kata thank you. Kalau bahasa Inggeris lah. Bahasa Cina saya tak tahulah. Bahasa Arabnya syukran. La yashkurullah. Nabi kata la yashkurullah. Kita dapat belajar ini satu hadis. La yashkurullah. Nabi kata taklah dikira bersyukur kepada Allah sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maknanya tak ada sifat menghargai pemberian orang lain. Jadi paling kurang pun kita katalah syukran sebagai tanda terima kasih. Syukran maknanya terima kasih. Maknanya Allah Ta'ala tidak menerima kesyukuran seorang hamba yang dia telah berbuat baik, yang Allah Ta'ala berbuat baik kepada hamba, apabila si hamba itu melupakan kebaikan yang orang lakukan kepadanya. Jadi tak bolehlah. Dia keadaannya begitu. Apabila kita diberi sesuatu, paling kurang pun kita menyebut terima kasih. Dan lebih baiklah kalau kita sebut jazakallahu khairan. Sesiapa yang diberi kepadanya sesuatu, lalu dia menyebut jazakallah, Nabi kata faqad ablagha fis sana'i. Sama ada kita menyebut syukran, terima kasih. Adabnya begitu. Satu lagi kita menyebut jazakallah. Dia ada satu lagi hadis yang lain. Sesiapa yang menyebut jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'. Tak ada dalam huraian hadis ni. Kena cari hadis yang lain. Maka dia telah dikira melakukan suatu as-sana', penghargaan, pujian yang sampai kepada peringkat baligh. Baligh ni dah sampai ke muncaknya. Itu lebih baiklah. Ucapan yang lebih baik. Jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'. Tulis perkataan faqad ablagha, mudah lagi. Faqad ablagha fis sana'i. Tapi Nabi sendiri betul lah. Nabi memanglah bila Nabi memberi sesuatu, sahabat akan kata begitulah. Sama ada jazakallahu khairan, apa tu pun syukran sebagainya, ataupun terhadap orang lain. Tapi cuma bagi pihak pemberi itu dia tak boleh ada keinginan nanti orang akan balas banyak lagi pada aku. Man suni'a ilaihi ma'rufun, sesiapa yang
dilakukan kepadanya suatu kebaikan. Orang bagi apa-apa kebaikan lah. Tolong kita ke, orang bagi pinjam duit ke, sedekah pada kita ke, hadiah apa-apa kebaikan. Maka kita mengatakan kepada orang yang berbuat kebaikan untuk kita tu, kita kata jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Memanglah orang yang bagi tu tak mengharapkan dia dipuji begitu. Tapi ini satu doa. Doa-doa ni yang penting ni. Maka orang yang berkata begitu, faqad ablagha fis sana'i. Maka dia telah sampai ke kemuncak dari segi pujian. Maksud pujian sebab dia mendoakan bagi orang yang berbuat baik supaya dibalas dengan kebaikan yang lain di sisi Allah. Sebab kita mengharapkan balasan di sisi Allah, bukan mengharapkan balasan di sisi manusia. Maka sebab itu dalam ayat ini secara khusus Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi, wala tamnun, janganlah engkau memberi sesuatu bila bu itu dengan tujuan untuk dapat lebih banyak lagi daripada orang lain. Di sisi Allah dah ada ganjarannya. Di sisi Allah dah ada ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan untuk Nabi. Perkara yang sama tafsiran yang disebut oleh Ibnu Katsir Al-Baghawi, sama juga, jangan engkau ya Muhammad memberikan hartamu untuk kamu dapatkan yang lebih banyak daripadanya. Baik. Kita lihat ada penjelasan panjang lebar oleh Imam Qurtubi. Dia bagikan ayat ni kepada 3 masalah. Imam Qurtubi ni memang sangat menarik tafsirannya. Kadang-kadang letih kita nak baca. Ada salah sama masail. Ada 3 permasalahan. Masalah perbincangan isu tentang wala tamnun tastakthir. Sehingga membawa kepada sampai ahada asyarat ta'wilan. Ada 11 ta'wilan tafsiran. Allahu Akbar, banyak. Memang kalau kita baca penjelasan ulama dalam bab tafsiran saja itu tak masuk cabang ilmu yang lain lagi. Kita melihat ya Allah, luasnya lautan ilmu. Para ulama nampak sesuatu ayat tu dalam perbahasannya sangat luas. Saya nak fokuskan kepada yang kedua tu, yang pertama. Kita scroll yang kedua, yang bawah lagi ya Ustaz Rusdan. Yang kedua pas nanti ya. As-saniyah, as-saniyah tu betul dah. Dia bawah lagi, pergi bawah sikit lagi. Sampai kepada wa qara al-Hasan. Okey, dah. As-saniyah tu bawah sikit lagi, bawah lagi. Okey, dah cukup dah. Adapun untuk Nabi SAW, Nabi kata untuk dia Allah Ta'ala telah beri harta al-fa'i, iaitu 1/5. Itu ada perbincangan dalam surah Al-Hasyr yang kita dah bincang dulu. Kemudian selebihnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Waktu itu Nabi ini dia lam yuris, dia tidak boleh meninggalkan harta untuk dipusakakan yang kepada yang lain. Dan tidaklah dia memiliki untuk simpanan ataupun untuklah. Dan Allah Ta'ala telah memelihara Nabi anir raghbah fi syai' minad dunya, supaya tak ada sifat keterujaan. Raghbah ni teruja. Yalah macam kita lah. Tengok orang pakai kereta besar, teruja, bestnya kalau ada duit banyak boleh beli kereta macam ni. Nabi, Allah Ta'ala asamahu, Nabi jaga, Allah Ta'ala jaga Nabi daripada raghbah, sifat keterujaan terhadap sesuatu daripada dunia. Maka dengan sebab itu hurrimat alaihi sadaqah, diharamkan ke atas Nabi terima harta zakat. Sedekah di sini mana zakat. Tetapi diharuskan untuk dia terima hadiah. Ini penjelasan Imam Qurtubi dalam tafsiran ayat ini. Untuk Nabi, zakat Nabi tak boleh terima, tapi hadiah boleh. Dan dia menerimanya. Dan contohnya satu ketika Nabi kata, lau du'itu ila qura' la ajabtu. Kalau aku dipanggil untuk makan, qura' ni daging sedikit sahaja, daging pada bahagian bahu, tak silap, bahu kambing mana sikit, nescaya aku akan sahut ataupun aku akan penuhi jemputan untuk makan walaupun daging kambing bahagian bahu. Ataupun kalau dihadiahkan kepada aku zira' laqabiltu. Zira' ni daging kambing bahagian siku, bahagian lengan, pun tak banyak, tapi Nabi akan terima. Tetapi tidaklah dia ada rasa ketamakan untuk dapat
lebih. Ada satu kisah menarik dalam hadis sahih Bukhari berhubung dengan hadiah dan sedekah tadi, iaitu kisah Barirah. Ni mungkin para jemaah belum pernah dengar ni. Kisah Barirah ni seorang budak hamba yang dimiliki oleh Safwan bin Abi Lahab. Barirah. Hadis berbunyi, ni ada kaitan dengan sedekah dan hadiah tadi ya. Sebab Nabi memang dia tak boleh menaruh cita-cita nak dapat lebih ya. Ada hadis itu berbunyi, Aisyah kata annaha aradat an tashtariya barirah lil'itqi. Barirah lil'itqi, terus lil'itqi ya. Tak apalah boleh. Annaha aradat an tashtariya. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, cerita dia berkeinginan untuk membeli seorang hamba wanita namanya Barirah. Kemudian lil'itqi, habis cukup. Ada kisah di sini yang kita nak faham dalam konteks keluarga Nabi. Zakat Nabi tak boleh terima, tapi kalau hadiah boleh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan annaha aradat, dia mahu untuk membeli seorang hamba wanita. Barirah ni nama orang, untuk dimerdekakan. Sebab sebenarnya Barirah yang pernah datang jumpa Aisyah, dia kata dia ni seorang hamba mukatab, hamba yang telah diberi suatu perjanjian dengan tuannya, kalau kamu boleh bayar tebusan, maknanya untuk bebas, maka kamu bebas. Dia pun datang jumpa Aisyah pun berhajat nak bayarlah kepada tuan yang memiliki Barirah ni. Tetapi si tuan itu pula, kita lihat sekali ada syarahnya sedikit. Tuan tu namanya Safwan ke Sufyan apa. Ada nama disebut dalam syarah tu. Ini dalam bab memerdekakan hamba. Nah, dalam hadis ni seorang tabi'i namanya Muhammad bin Abi Bakr beritahu bahawa Barirah binti Safwan, Safwan tu ayah dia lah. Dia ni adalah seorang hamba yang dimiliki orang lain. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membelinya untuk dimerdekakan. Tapi masalahnya tuan yang asal tu, dia kata boleh aku jual kepada kamu, tetapi si hamba tu tetap taat kepada aku. Tak boleh lagi tu. Akhirnya Nabi bila timbul masalah, Nabi kata innamal wala liman a'taqa. Kita tengok balik hadis tu. Matan atas tu Nabi kata innamal wala, kepatuhan seorang hamba tu kepada pihak yang memerdekakan ia tu. Innamal wala tu, wala si hamba tu kena berikan kesetiaan kepada pihak yang telah memerdekakan dia. Jadi kalau Aisyah dah bayar kepada tuan yang memiliki Barirah, bayar untuk dimerdekakan, maka bebaslah. Jadi si hamba tu tak ada kaitan dengan tuan asal adalah. Baik, ceritanya pada suatu hari, tengok matan hadis atas tadi belum habis lagi. Itu syarahnya matan hadis atas tadi. Pada suatu hari ada orang beri hadiah daging kepada Barirah. Itu yang menarik cerita ni. Untuk kita kaitkan dengan ayat ni. Tetap bukan syarah atas lagi, matan atas. Itu syarah matan di atas. Tu matan dia tu. Satu hari dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman baita Aisyah. Satu hari Nabi pergi ke rumah Aisyah. Dan ada nyalaan di atas nyalaan api di dapur tu, ada satu makanan yang sedang dimasak, burmah, tafur sedang menggelegak. Burmah ni sejenis masakan yang macam daging jugalah. Lalu dipanggil untuk makan tengah hari, fada'a bil ghada. Lalu dibawalah bi khubzin wa udmin, dibawa kepadanya roti dan cuka.
Cuma tak pastilah cuka yang macam mana, tapi memang dalam hadis sebab makanan Nabi ni antara satunya adalah cuka. Cuka buah kot. Lalu Nabi kata lam ara lahman. Tak adakah daging? Mereka mengatakan ya Rasulullah ada, tetapi daging tu sebenarnya daging yang orang sedekahkan, berikan ia sebagai satu zakat. Daging maksudnya daging, mungkin daging kambing kot, daging kambing ke daging unta daripada harta zakat yang diberikan kepada Barirah. Barirah layaklah dia itu sebab dia ni budak hamba yang dimiliki oleh Aisyah yang baru dibeli daripada tuan asal. Maka dihadiahkan, dijadikan sebagai zakat untuk itu. Maka Nabi kata huwa sadaqah alaiha tapi wa hadiyatul lana. Untuk Barirah, daging tadi, daging dimasak atas dapur tu walaupun untuk dia sebagai atas transaksinya ni, kalau orang nego lah, transaksinya sebagai zakat, tetapi untuk kita tu, untuk Nabi lah, dia kata sebagai hadiah. Jadi boleh ambil lah. Itu dalam konteks. Jadi bila orang bagi kepada keluarga Nabi, bagi Barirah dalam bentuk zakat, jadi untuk kita dia kata sebagai hadiah. Ini satu kisah yang menarik dalam rumah tangga Nabi SAW berhubung dengan kisah Aisyah merdeka seorang hamba, kemudian diberi untuk dia daging tadi. Jadi ambil atas dua transaksi yang berbeza. Hak tu ambil atas nama sedekah zakat, hak ni ambil atas nama hadiah. Itu zakat dengan hadiah. Tapi dalam konteks sekarang, kalau kita faham rasuah kadang-kadang kalau orang tu kata tak apalah, ambil lah saya bagi hadiah. Tapi kalau ada kepentingan di sebalik pemberian itu tetap atas nama rasuah. Itu boleh rujuk lah akta dalam SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Apa-apa pemberian seorang staf bagi kepada bos dia, hadiah hari jadi anak ke apa, dia boleh cas atas rasuah tu. Tak boleh, saya bukan bagi rasuah, ni hadiah saja. Tak, itu dianggap rasuah. Dia berbeza dengan zakat. Jangan keliru, zakat tu cerita lain. Dalam bab pemberian yang tak kena cara, bila melibatkan soal kepentingan, maka dia boleh cas atas nama rasuah dan benda tu kena salah. Jadi kena berhati-hati. Kena beringat. Kena beringat dan berhati-hati dalam perkara yang sedemikian. Yalah, kadang-kadang kita makan sekali dengan bos kita, ketua kita, kan kita nak belanja dia. Kita kena berhati-hati, betul lah. Kena teliti sebab kita nak cermat dari segi hukum. Sebab bila kita buat sesuatu kebaikan yang di luar bidang tugas kepada kita punya bos, ketua jabatan kita, ketua pejabat kita, tanpa kita sedar mungkin menimbulkan bias kecenderungan, dan ini dia boleh masuk dalam bab rasuah tu pinjam panjang. Kalau nak bincang bab rasuah tu lain kali. Dalam hadis Ibnu Al-Lutbiyah kita bincang lain kali. Pemberian hadiah kepada pekerja dia boleh cas atas nama rasuah. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya. Kalau bincang bab pemberian tak boleh banyak, tadi banyak pula cerita. Terhadap Tuhanmu hendaklah kamu sabar. Kena sabar. Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk bersabar. Apa itu sabar? Kita lihat ta'rif sabar. Ma huwa sabru? As-sabru, minta ta'rif pula dah, macam mengajar budak-budak di sekolah pula. Kalau sekolah lainlah, kita bincang secara tahliliyah, dirasah tahliliyah. As-sabru maknanya apa dia bagi? As-sabru maknanya habsun nafsi 'ala al-makruh. Mafhum sabar, apa dia sabar? Kita sebut dengan asal dah sabar lah. Kita tak boleh kata sabar sebab dengan sad bukan dengan sin. Wali rabbika fasbir, dan terhadap perintah Tuhanmu hendaklah kamu sabar. Baik, itu dah ada ta'rifnya. Yuqsadu bihi, yang dimaksudkan dengan sabar di sini habsun nafs. Wa kaffaha 'anil jaza' was sakhat. Kena menahan diri. Orang Kelantan kata kena senapah. Sabar agak sikit. Kalau nak cepat-cepat ni memang tak sabar. Tak boleh ustaz, saya tak sabar. Sabar ni payah sebenarnya ya. Sabar ni payah. Dan memang diakui oleh Nabi sendiri. Ada satu ketika Nabi baca khutbah dalam masjid, tiba-tiba dia melihat dua orang cucunya, Hasan dan Husain, keluar pakai baju warna merah. Nabi berhenti sementara khutbah. Nabi dukung cucu dia. Dia kata dia tak mampu, tak bersabar. Tengok comelnya cucunda dia dengan pakaian sebegitu. Berhenti seketika untuk angkat cucu dia. Walaupun dia sedang baca khutbah.
Itu sabar. Sabar menahan diri dan menahan daripada al-jaza' ni perkara yang menimbulkan rasa tak selesa, rasa tak puas hati. Apa kita kena sabar. Ataupun rasa gelisah, rasa resah, rasa menimbulkan rasa marah. Lebih lagi kita diuji dalam suasana COVID ni belum berakhir lagi. Kita kena sabar. Memang kita kena banyak sabar. Lebih-lebih lagi sabar yang melibatkan perintah-perintah agama. Kita tengok di sini, antaranya yang disebut di sini ialah al-imtina', menahan diri daripada apa yang Allah Ta'ala haramkan. Itu ulama kata sabar untuk meninggalkan perkara maksiat, sabar untuk ada menunaikan apa yang Allah Ta'ala wajibkan, perkara yang fardu, wa adamus sahat, dan tidak boleh marah, ataupun tidak boleh mengeluh, tidak boleh syakwa. Syakwa ni mengadu apa yang telah Allah Ta'ala tentukan. Mengadu, apa maksud mengadu? Cerita pada orang lain. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Dia sedih kerana kehilangan Yusuf. Maka dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sabarnya dia. Aku mengadu segala duka dan sedih aku, duka cita aku hanya kepada Allah, tidak mengadu kepada orang lain. Kita ni memang tak sabar. Kita sakit sikit, satu dunia kita nak beritahu, tulis dalam Facebook kita sakit sikit ya, jalan-jalan sepak pitu. Ya Allah, hari ni Allah Ta'ala uji sakit kaki. Cerita dalam Facebook. Kalau boleh tak perlu kita nak war-warkan ujian yang kita terima tu. Lebih baik kita sembunyikan. Itu lebih baik. Sebab lebih sempurna pengertian redha dengan takdir Allah. Jadi bila orang sabar dengan cara sebegini, dia bermakna ar-redha bimaqdurillah. Redhalah ia dengan ketentuan Allah. Dan dikira dia orang yang menjaga husnul ta'addub. Elok adabnya ketika diuji dengan bala, ketika dikenakan mihan ni, apa-apa ujian cobaan di dunia. Itu ta'rifan tentang sabar yang kita boleh ambil dalam website Maudhu' ni. Maudhu' ni banyak sebenarnya perisian, apa-apa bahan menarik. Kadang-kadang saya pun cari tajuk insya' nak mengajar pun boleh ambil dalam ni juga. Isi menarik yang boleh kita ambil di sini. Jadi perintah di sini untuk bersabar atas melaksanakan perintah dari Tuhanmu yang apabila dilakukan niat semata-mata kerana Allah. Baik, kita ambillah sedikit tentang ganjaran sabar. Banyak dah kita bincang bab sabar ni. Iaitu akhirnya di akhirat, balasan bagi orang yang sabar adalah tak ada lain tak bukan adalah syurga. Tapi orang yang masuk neraka, kalau dia boleh sabar dengan balasan neraka, dia tak akan mampu untuk bersabar. Kita lihat sabar syurga dulu sebelum sabar neraka. Ada dua sabar. Sabar di dunia kita dah bincang dah. Sabar di akhirat nanti. Sabar di syurga. Itu dalam ayat surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ayat keberapa ya? Susah juga nak ingat nombor ayat ni. Itu ayat 23 dan 24. Muka surat 252. Muka surat 252. Muka surat 252. Kita lihat ayat 22. Allah Ta'ala memuji ulul albab. Biasa kita pernah dengar perkataan ulul albab. Ulul albab disebut di akhir ayat 19 atas tu. Ulul albab ni orang yang menunaikan janji mereka dengan Allah, orang yang menghubungkan silaturrahim, orang yang takut kepada Allah dan takut kepada balasan hisab amalan yang buruk nanti. Kalau dihisab dengan susah, akhirnya mereka ni orang yang walladzina sabaru bittigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala kata itu orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Allah. Mereka mendirikan salat, kemudian mereka menafkahkan, mereka sedekahkan apa yang kami berikan rezeki, sama ada sedekah tu sirran wa alaniyah, secara rahsia ataupun secara tersembunyi. Dan mereka menolak segala kejahatan itu dengan kebaikan. Mereka itulah orang yang mendapat uqbad dar, balasan baik yang sebaik-baiknya di akhirat. Apa dia balasan yang paling baik itu? Jannatu adni yadkhulunaha, iaitu syurga adnin yang kekal. Mereka akan memasukinya bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik yang mengerjakan amalan saleh, sama ada abaihim, ibu bapa mereka. Ni masuk syurga satu family. Ayat ni maknanya ayat tentang masuk syurga satu keluarga. Memang sangat menyeronokkan. Kalau kita boleh pergi makan angin, boleh pergi melancong luar negara satu keluarga, lagi ramai pergi lagi meriah. Ni bukan melancong luar negara, masuk syurga, ya Allah, tak boleh nak cerita macam mana happy.
Kalau kita semua bukan satu keluarga, bahkan kita dengan jemaah-jemaah kita yang sama dengan tadabbur Quran di akhirat, kita bertemu dengan rahmat Allah, kita masuk bersama ke syurga. Ya Allah, tak boleh nak cerita, menitis air mata kita. Bersama dengan orang-orang yang baik, bapa mereka, isteri mereka, apa dia lagi, anak-anak mereka, dan malaikat juga masuk bersama mereka daripada semua pintu syurga. Lalu dikatakan kepada mereka, Salamun alaikum bima sabartum. Sejahteralah ke atas kamu disebabkan kesabaran kamu. Disebabkan kesabaran kamu, inilah balasan untuk kamu. Maknanya berakhir dengan syurga. Semasa kamu sabar di dunia atas musibah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ini payah, memang payah lah. Sebab tu kita dah tengok mula-mula tadi ke hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata apa? Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Sesiapa yang berusaha untuk sabar, Allah Taala berikan kesabaran kepadanya, kerana tiadalah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik, yang lebih besar daripada minas sabri. Awal-awal lagi intro kita tadi saya dah bawakan hadis ni. Suatu pemberian yang sangat besar, iaitu sabar. Bahkan kita sentiasa baca dalam ayat wal asri, demi masa. Allah Taala bersumpah dengan masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita semua ni rugi, melainkan orang yang beriman, yang beramal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, orang yang sentiasa berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Baik, kita masuk cerita yang kedua, sabar neraka pula. Na'udzubillah. Apa maksud sabar di neraka pula ni? Kita nak ambil ayat mana ni? Dia ada beberapa tempat dalam surah Fussilat, ada dalam surah At-Tur lah. Kita ambil dalam surah At-Tur. Surah At-Tur muka surat 523. Muka surat 523, bawah sekali tu. Ayat yang ke-13. Fawailun yawma idzil lil yauma yad'una ila an-nari jahannam da'a. Dikatakan kepada mereka, kepada orang yang mendustakan ini, mereka ditolak ke dalam neraka jahanam dengan penolakan yang kasar. Mana ditolak sungguh-sungguh. Bukannya dibawa dengan lembut, tak. Ditolak dengan kasar, dihumban, dilepar, masuk pula neraka api yang panah. Lalu dikatakan kepada mereka, hadhihin nar, inilah api neraka yang dahulu kamu dustakan. Kamu tak percaya sangat ni lah. Dulu susah sangat nak beriman. Lalu Allah Ta'ala tanya, afasihrun hadha, muda ingat benda ni sihir ke? Afasihrun hadha, muda ingat cerita syurga neraka ni sihir ke? Sebagaimana kamu tuduh Nabi Muhammad tu, pernah kamu tuduh dia sebagai tukang sihir. Am antum la tubsirun, ataupun kamu belum nampak kebenaran di dunia dahulu? Tak nampak ke kebenaran dakwah yang dibawa? Maka akhirnya dikatakan kepada mereka, islauha, masuklah. Islauha maknanya udkhulaha, masuklah kamu ke dalam neraka. Fasbiru aw la tasbiru, sama ada kamu boleh bersabar. Maksud sabar dan neraka ni bukan sabar boleh pahala, tak. Ini sabar ni, orang Kelantan kata ok. Mu boleh ok kau tak boleh ok. Ok ni tahanlah senafas. Senang bahasa Kelantan, ok aja. Okey, ok. Mu kena ok kat semata. Ok ni mana? Kena tahan, kena tahan. Kamu masuk neraka, fasbiru, sama ada kamu boleh bersabar, menanggung derita azab, ataupun kamu tak bersabar. Sabar ni mana cuba nak lari juga, serupa aja. Sawaun alaikum, sama aja. Tak ada hasil ke apa satu, duduk situlah. Jadi maknanya bagi orang dalam neraka, sama ada mereka sabar tak sabar, redha tak redha, mereka tetap terseksa dengan azab yang sangat berat. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita semua daripada kesusahan dan azab di akhirat. Baik, kita pergi kepada berikutnya. Fa'idha nukira fin naqur. Itu cerita bab sabar. Apabila ditiup sangkakala. Ditiup sangkakala. Malaikat yang tiup, malaikat Israfil. Kita tak nak panjangkan berhubung dengan tiupan sangkakala sebab banyak dah kita sentuh dalam ayat sebelumnya. Cuma pernahlah Nabi mengingatkan kepada kita, sebenarnya malaikat Israfil ni dah standby lama dah. Dia hanya tunggu masa, cuma belum sampai isyarat kepadanya untuk dia tiup. Bila Allah Ta'ala perintahkan untuk tiup, maka ditiuplah. Apa Nabi kata? Kaifa an'amu. Hadisnya berbunyi, Kaifa an'amu. Wa sahibul qarni qadil taqamal qarna. Kaifa an'amu. Bagaimana mungkin aku boleh rasa an'am ni, rasa selesa, sedap duduk lah. Kenapa aku tidak merasa cemas, bimbang?
Wasahibul qarni. Wasahibul qarn. Wasahib tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Wasahibul qarni. Wasahibul qarni. Rasa dah cukup dah. Boleh dah takat tu. Kalau cari tu dah ada dah. Kaifa an'am. Bagaimana aku boleh merasa selesa, rasa nikmat, rasa sedap duduk dah. Padahal empunya korni ni mana tanduk asalnya ya, sebab alat tiupan yang dipegang oleh Israfil untuk tiup tu seumpama seperti tanduk. Tanduk macam mana tu kita tak tahulah, tapi al-qarni maknanya tanduk. Jadi Nabi kata kaifa an'am, bagaimana mungkin aku rasa selesa, rasa sedap duduk padahal malaikat Israfil yang ditugaskan untuk tiup sangkakala tu telah dekatlah. Maknanya kalau biasanya tiup ni ialah mulut tu dah dekat dengan benda tu, hok nak tiup tu. Dan sudah asra, sudah tak ada sungguh dah pendengar dia, tunggu arahan daripada Allah bila ni nak tiup ni. Dia hanya pasang telinga, duk dengar. Pendengaran dia tu mata yu'mar, bila nak diperintahkan untuk tiup, bila sampai perintah fayamfuhu, dia akan tiup. Mana Nabi kata malaikat Israfil duduk dalam keadaan macam tu, aku rasa tak selesa dan bimbang. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu macam mana kita nak menghadapi suasana cemas macam ni, sebab kita rasa dah dekat kita dengan kiamat ni. Apa jawapan Nabi? Dia ada sambungan Nabi. Nabi kata, sebutlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi bila sahabat tanya, apa yang kami nak baca, doa yang kami nak sebut. Ini doa yang Nabi ajar bila kita didatangi rasa bimbang, cemas. Saya rasa sangat terkilang, rasa sangat sedih bila ada ustaz-ustaz kita pandai buat petua-petua. Dia ambil ayat tertentu, ayat ni baca sekian-sekian untuk murah rezeki. Ayat ni baca sekian-sekian untuk hilang sakit. Ayat ni sekian-sekian, bacalah 100 kali, berapa kali. Dia pilih-pilih sendiri untuk hilangkan rasa cemas. Kita kata mana dalilnya tentang fadilah ayat ni? Ada dah doa yang Nabi ajar. Kenapa ustaz-ustaz tu tak nak ambil doa yang Nabi ajar? Dia nak buat suatu cipta amalan sendiri. Kalau betul lah ada fadilat kelebihan ayat tu, baca sekian dapat fadilat sekian, maka Nabi SAW dah ajar kepada kita. Jangan pula kita mendahului baginda seolah-olah kita boleh buat, boleh cipta satu amalan, satu ajaran yang kita boleh beritahu, buat macam ni fadilat sekian-sekian, buat macam ni fadilat sekian-sekian. Siapa kita? Persoalannya siapa kita? Hukum, syarak, segala ajaran agama itu hak Allah. Yang sampaikan adalah Nabi. Jadi bila timbul rasa bimbang, cemas, takut, Nabi ajar, bacalah hasbunallah. Itu doa Nabi ajar. Jangan pula timbul ada seorang ustaz, dia ajar-ajar, dia kata tak apa, ini tok guru saya ajar. Kita kata tok guru mana yang lebih tok guru daripada Nabi SAW. Kalau dia rasa tuan guru dia yang mengajar dia tu, tak tahulah, wallah itu pada anggapan dia, mungkin lebih baik ajaran guru dia daripada ajaran Nabi SAW. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini satu musibah yang besar. Jadi hak doa Nabi ajar bila kita rasa bimbang, cemas, bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Ala Allahi tawakkalna. Cukuplah Allah Ta'ala bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong, dan kepada Allah jualah kita bertawakal, kita berserah. Jadi kalau para jemaah berhadapan dengan situasi yang kita rasa bimbang, takut, yalah kadang-kadang kita pergi satu tempat yang sunyi. Mungkin kadang-kadang kita tersesat jalan, nak pergi satu kampung, tersesat jalan. Kita tak biasa tempat tu. Takutlah kita macam mana, takut keluar orang jahat, sekak jalan, pecahkan kereta, macam mana. Bacalah ni zikirnya. Zikir hak Nabi ajar, bukan saya ajar ya, Nabi ajar hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada pula yang pandai-pandai, dia kata, baca ayat ke-9 surah Yasin. Kebetulan hari tu dia lupa nak perbaharui dia punya rock dia. Depan tu kepada ada rock block, ada polis, ada JPJ. Kenaling dia. Kena samil aku. Rock aku tak ingat baru. Ini cerita sebelum ni lah. Maka ada ustaz yang ajar pada dia kata, bacalah ayat dalam surah Yasin. Ayat apa dia? Ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kami jadikan depan mereka ada sad. Sad ni ada dinding, ada penghalang. Belakang ada. Mudah-mudahan dengan ayat ni nanti polis dan pegawai JPJ tak nampak kita.
Tak nampak rotek hak mati ni. Oh pandai. Dia ambil sendiri ayat, dia ijtihad dia sendiri. Ayat ni untuk dijadikan doa. Kita kata ayat ni bukan dalam bentuk uslub insya'i. Ayat ni tak dimulakan dengan Allahumma, bukan dengan Rabbana, bukan dalam bentuk doa. Ayat tu dalam bentuk uslub khabari, penceritaan tentang keadaan orang kafir, bukan doa. Ni orang Melayu ni, ustaz-ustaz kita ni pandai pula ambil ayat sekian-sekian buat doa sendiri. Ni doa Nabi Hajar dah ada dah. Jadi kalau rasa banyak lagi kita kena belajar, kita kena usaha lagi. Zaman multimedia ni, ini cabaran paling besar bagi pendakwah ustaz-ustaz, dia kena usaha lebih untuk meneroh ke dunia ilmu ataupun khazanah ilmu Islam yang sangat luas. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kalau tahu, beritahu apa yang kita tahu, setakat yang kita tahu. Jadi doanya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan setakat berdepan dengan kebimbangan berlakunya kiamat tak lama lagi sebagainya. Kadang-kadang orang cerita macam-macam tentang COVID-19 ni, tak lama lagi Dajjal dah muncul gini, kita pun rasa bimbang. Bacalah yang ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada setengah dia pula bagi petua, dia kata bacalah alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Saya mengatakan ayat ni sama juga, bukan dalam bentuk doa. Ayat ni dalam bentuk uslub insya'i, sebab ayat tu dalam bentuk menceritakan bagaimana Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi, beri rasa kepada Nabi rasa kelegaan untuk Nabi. Sebab khusus untuk Nabi, ayat tu bukan untuk doa untuk kita. Alam nashrah laka, laka tu untuk Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka zikra, laka untuk Nabi Muhammad juga. Ayat tu khusus untuk Nabi Muhammad. Kalau seseorang itu mendakwa ayat ni boleh digunakan dalam bentuk doa, kita minta dia datangkan dalilnya. Siapa ulama yang beritahu, dalam kitab mana, kalau ada diamalkan oleh para tabi'in, sahabat, siapa. Kita pula, jangan pula kita hidup zaman sekarang ni menganggap amalan yang kita buat lebih baik daripada generasi as-salaf. Salah di kalangan sahabat tabi'in, mereka adalah generasi yang terawal, yang terbaik, dan apa yang mereka terima agama daripada Nabi ni, pemahaman mereka lah yang paling the best of the best. The best of the best, bahasa Inggeris pula dah. Itulah yang paling baik, yang terbaik untuk kita ikuti. Baik. Adapun hari kiamat itu bila berlaku dan ditiup sangkakala, itulah hari yang sangat asir. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang berikutnya, hari yang sangat susah. Asir. Asir mana usrun, payah. Secara umumnya, hari kiamat adalah hari yang penuh dengan kepayahan. Hari yang sangat menyulitkan, sangat menyukarkan. Semua manusia dalam kebimbangan, dalam keadaan yang takut dan cemas. Dengan nasib yang tidak menentu, tak tahulah apa akan berlaku. Bagaimana kita nak mengurangkan kadar kesusahan? Ada petuanya. Petua bukan rekaan mana-mana pihak, ini daripada Nabi sendiri. Apa hadisnya? Kita tengok hadis ni ya. Untuk mengurangkan kadar kesusahan yang akan kita hadapi di hari kiamat. Susah tu susah juga. Tapi Allah Ta'ala akan tolong kita. Tapi ada caranya Nabi ajar. Apa dia? Man apa dia? Allah Akbar, lupa dah banget. Man nafasa an mu'minin. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Okey, dah cukup dah. Min kurabi yaumil qiyamah. Rasa dah cukup dah. Man nafasa an, tadi tertinggal an. Ain tu tak ada nun ya. Tertinggal nun. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi kaf raba. Ya, kita dah cukup dah, rasa dah ada dah. Hadis ini adalah Sahih Bukhari. Nabi kata sesiapa yang nafasa, bukan nafasa, ada sabdu. Nafasa maknanya melepaskan ataupun membantu untuk membebaskan seorang mukmin tu daripada kurbah. Kurbah ni satu kesusahan. Kita tolong orang lain sebab dia menghadapi satu kesusahan daripada kesusahan di dunia. Ini hadis ni tentang kelebihan kita bantu orang. Saya bila baca hadis, saya teringat kepada orang-orang yang suka buat kerja-kerja kemanusiaan.
Ramailah dalam masyarakat kita, macam Ustaz Abid Liu dan yang lain-lain pun ramai lagi lah, yang saya pun tak mampu nak sebut semua nama. Mereka telah melakukan kerja-kerja amal, memberikan sumbangan kepada orang yang memerlukan. Kalau kita tak mampu dalam skala yang besar, kalau kita boleh buat dalam skala yang kecil, ialah kalau bagi para jemaah yang ada duit yang lebih, mungkin pergi ke pasar, kita packing dah satu bekas makanan, dan itu ada telur, beras, apa dia lagi, barang yang keperluan harian, gula sebagainya, mungkin kosnya kita ingat 50 ataupun tak sampai RM1. Kita packing, kita bagi kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan. Kalau letak di masjid, bank makanan kata, kita bimbang nanti orang yang tak benar-benar memerlukan pun ambil juga, ambil kesempatan. Dia bukan susah pun tapi dia ambil juga. Itu dia tak jujur. Kita nak berikan biar orang yang benar-benar susah dapat. Baik. Nabi kata sesiapa yang melepaskan kepada orang mukmin satu kurbatan, kesusahan daripada kesusahan di dunia, maka Allah Ta'ala akan nafasa anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada satu kesusahan, daripada kesusahan di hari kiamat. Ini yang dikatakan Yaumun Asir, hari yang sangat payah tu, hari yang penuh dengan Al-Qurab. Al-Qurab ni kurbah, payah. Macam-macam kepayahan. Mungkin rasa lapar, mungkin rasa tak selesa, mungkin rasa bimbang, takut, tak jumpa ahli keluarga. Kemudian wa man yassara, yang kedua Nabi kata sesiapa yang mempermudahkan orang yang dalam kesusahan. Maksud muksir ni susah ni orang yang berhutang. Orang tu berhutang dengan kita, dia tak cukup pitih lagi nak bayar, tak cukup wang lagi. Kita kata tak apalah, saya bagi tangguh lagi lah. Awak tak dapat bayar minggu ni, insyaAllah minggu depan lah. Tapi saya pun susah juga. Jadi kita bagi kelonggaran, jangan tekan dia. Kalau kita bagi sedikit ruang untuk memudahkan orang yang berhutang tadi dapat bayar hutang tadi, maka nescaya Allah Ta'ala permudahkan orang yang beri hutang tadi dunia dan akhirat. Lepas tu dalam bab berhutang ni, kalau ada orang tak dapat bayar pada tempoh tu, jangan pula kita kena ke riba pada dia. Ini berdosa pula. Kita dah janji dengan dia, hutang ni sebulan aja. Lepas cukup sebulan ni kamu kena bayar. Tak bayar, dapat interestnya. Sehari 1%. Masuk hari kedua naik lagi. Kita bukan dapat pahala, kita dapat dosa pula. Kemudian yang ketiga, waman satara musliman, sesiapa yang menutup akan seorang muslim daripada aibnya. Kita tahu kekurangan dia, kelemahan dia, kecacatan dia, perangai buruk dia, maka kita jangan cerita pada orang lain, ini jadi dosa mengumpat pula. Nescaya Allah Ta'ala tutup si hamba itu aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala sentiasa menolong hambanya selagi mana si hamba itu menolong saudaranya. Kita tolong orang lain, Allah Ta'ala tolong kita. Jadi cukuplah. Kemudian sambungnya itu tentang kelebihan belajar menuntut ilmu. Cuma kita nak ambil dari hadis ni, iaitu menafasa, sesiapa yang tolong melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan di dunia, dijamin oleh Nabi, Allah Ta'ala akan tolong orang itu pula. Orang yang tolong orang lain itu pula akan ditolong dia di akhirat, hari yang sangat susah. Kemudian masuk pada cerita siapa ni? Cerita Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Saya ingat kita sambung esok lah. Panjang pula cerita dia ni. Cuma sebelum penutup ya, berbaki 5 minit lagi kita akan berhenti 7.40. Itu siaran kita mesti tepat 1 jam. 1 jam ni kira, sebab kita ni bersiaran terus menerus. Kalau dalam TV ni tak boleh macam ni. Sebab TV nanti dia punya pengarah rancangan kata, kita berhenti seketika. Dari saya pun kena cakap, jangan ke mana-mana, kita jumpa sekejap lagi, kita berhenti untuk iklan. Tapi dalam Google Meet tak ada iklan. Ini bukan dalam TV. Ini dalam telefon, dalam komputer. Baik, saya nak kongsi hadis ni. Ustaz Rusdan boleh tarik hadis ni. Hadis ni tampak akhlak untuk muhasabah kita bersama. Matan hadis tu berbunyi, innallaha yubghidu kulla ja'dhari. Saya bila baca mata hadis ni kita rasa tertarik sebab ada kalimah yang agak gharib di sini. Ja'dhari, jim ain dha ra ya. Ja'dhari. Kita dengar apa apa ke benda kalimah ni? Ja'dhari, jangan dengar. Jawadhin. Okey, cukup dah. Semoga kita dapat
ambil iktibar daripada hadis ini. Inna Allah yabghidu kulla ja'dhariyin jawazin sakhabin fil aswaqi jifatin bil lail himarin bin nahar. Ada lagi sambungan dia, alim bi amri dunya jahil bi amri akhirah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, Al-Munziri ada menyebut dalam At-Targhib wa Tarhib, juga Imam Ahmad dalam Musnadnya. Ada perbincangan bila saya rujuk balik dalam YouTube, ada setengah pendapat seperti Syekh Mustafa Adawi kata hadis ini ma'lul, hadis ini tidak kuat. Tapi bila kita rujuk dalam beberapa bahan rujukan yang lain, sebenarnya hadis ini banyak jalan periwayatan. Bukan Abu Hurairah saja, ada riwayat lain daripada Abdullah bin Amru. Jadi sanad tu sahih. Satu riwayat sanad tu lemah. Satu riwayat lain matan yang sama tapi sanad yang lain ianya sahih. Seperti yang disemak semula oleh Syekh Syu'ib Arnaud dalam Musnad Imam Ahmad, Syekh Ahmad Syakir, begitu juga oleh Al-Haisami dalam Majma'uz Zawaid. Hadis ini jadi adalah sahih, boleh beramal dengannya. Baik, apa nasihat Nabi dalam hadis ni? Nabi kata Allah Ta'ala marah dan murka kepada setiap orang yang bersifat ja'zari. Ja'zari maknanya asyadid al-ghaliz. Orang yang bersifat keras, kasar. Saya tak pasti ada syarah tak di bawah tu dalam matan hadis ni. Tak ada, kalau tak ada tak apa dah. Ja'zari maknanya asyadid al-ghaliz, orang yang bersifat keras lagi kasar. Mana orang yang kita kata, ialah zaman-zaman kita diuji dengan pandemik COVID ni, orang semuanya mudah terbakar perut. Kita punya sensitivity nak sebut pun tersasul. Sensitivity. Perasaan kita ni mudah, orang kata mudah sera. Mudah sera, mudah tersentuh, mudah tak boleh senih. Orang kata tak boleh senih ni, tak boleh silap cakap sikit dah rasa tersinggung, rasa terasa hati. Timbullah perasaan nak marah. Bersikap kasar sebagainya, tak boleh. Allah Ta'ala tidak suka orang yang ada sifat ja'zari asyadid al-ghaliz. Lagi bersifat jawazin. Apa dia jawazin? Jawazin bila saya rujuk, maknanya orang yang syadidul ukul, orang yang banyak makan. Jawazin ada dalam kamus jawazin ni, orang yang banyak, ada kata banyak makan, banyak minum. Di sini maknanya sombong ni dia bagi jawazin. Ad-dakhmu yang besar lagi sombong. Dakhmu al-mukhtal. Mukhtal tu sombong. Al-kasirul kalam, kecek banyak. Bobai tak habis-habis kecek banyak. Bercakap perkara yang tak perlulah. Orang yang lebih cenderung untuk buat kejahatan. Itu dia antara pengertian jawazin dalam kamus al-ma'ani. Salah satu maknanya orang yang bercakap banyak. Jadi bila kita tahu macam ni, kita kena kawal lah. Kita tak boleh sombong. Kita tak boleh banyak bercakap dalam perkara yang tak berfaedah. Apa lagi sifat ketiga tadi, tengok dalam hadis tadi. Sifat ketiga yang buruk adalah sakhabin. Ada dalam matan lain sebut sakhabin dengan sa' di sini dengan sin. Sakhab maknanya suka menjerit melaun di pasar-pasar. Adalah kadang-kadang saya pergi, ada seorang penjual perempuan di pasar mana, di Kota Baru ni lah. Allah gegar sungguh mulut dia, ya. Orang tak nak beli apa-apa pun dia menjerit-jerit, tak payahlah. Tak payahlah kita buat bising dalam pasar. Sebab tu pasar ni tempat yang Allah Ta'ala paling tidak sukai, pasar. Tempat yang paling Allah Ta'ala sukai masjid. Tempat yang paling Allah Ta'ala tidak sukai adalah pasar. Salah satunya punca suasana heboh, gegar, riuh rendah. Orang yang suka sakhabin, menjerit-jerit di pasar. Walaupun mungkin dia kata dia ada keperluan, tapi tak perlu dijadikan satu kebiasaan. Sifat yang keempat, semoga tak terkena pada kita, orang yang menjadi jifah billail. Apa jifah? Jifah ni bagaikan bangkai di waktu malam, tidur mati. Saya tak tahulah bahasa orang Kuala Lumpur kumpul. Kalau bahasa Kelantan dia kata orang yang tidur tu tidur mati, tidur memang tak sedar apa-apa. Kalau orang angkat bawa buang tepi sungai pun dia tak sedar. Dia dianggap sebagai jifah. Jifah ni bangkai. Jifah ni jisah al-mayyit, bangkai ataupun si yang dah jadi mayat dah. Kenapa Nabi sebut sebagai jifah, bagaikan bangkai? Sebab dia tidur memang tidur mati tu. Maksudnya dia tidur tanpa bangun solat malam. Na'udzubillah. Dia anggap sebagai jifah, sebagai bangkai di waktu malam. Sebab tidur tak bangun-bangun. Rasa kena atas kita ni. Yang keempat, himarim bin nahar. Bagaikan keldai di waktu siang. Apa keldai?
binatang yang bodoh. Dahlah waktu malam tak bangun solat malam. Di waktu siang pula punyalah dia punya tindakan dia, kerja dia ni kerja yang bodoh. Balidun safih. Yang dikatakan himar merujuk pada sifat bodoh. Berapa dah situ? 1, 2, 3, 4, 5 dah. 5 ada 7 semua, 2 lagi. Orang yang alim bid dunia dalam bab dunia alim sangat, memang alim. Ceritalah kalau bab dunia bola, semua pemain bola sepak di dunia dia kenal. Oh, pemain Real Madrid siapa? Manchester United siapa? Leeds siapa? Semua kelab-kelab bola sepak pemain dunia. Hak tak ada apa-apa masalah untuk agama dia alim, dia tahu belaka. Alim bab dunia, alim. Dunia yang sia-sia. Kalau orang terlibat dengan perniagaan, semua counter saham dia tahu. Saham ni mungkin ke depan dia ada prospek untuk naik. Tak apalah orang nega. Tapi jangan setakat alim dengan dunia, kena alim juga dengan akhirat. Tapi orang macam ni tidak begitu. Dia alim dunia, malangnya jahilin. Nabi kata jahil dengan akhirat. Jahil dengan akhirat. Maknanya dia tak ambil berat dengan ilmu-ilmu agama. Dia tak ambil berat dengan ilmu agama. Lalu timbullah persoalan-persoalan yang menggambarkan kejahilannya sebab dia tak belajar. Jadi tak belajar, dia tak tahu. Jawaz itu maknanya ghalis, orang yang kerah. Lagi kerah sikapnya dan hatinya. Jadi saya ulang balik, ada 7 sifat yang perlu kita hindari yang Nabi sebut di sini. Pertama sifat ja'dhari. Orang yang syadid al-ghaliz, yang bersifat keras lagi kasar. Jawazin tu merujuk pada sifat cakap banyak, sombong. Sifat suka menjerit-jerit, melaung-laung di pasar. Kemudian di waktu malam bagaikan bangkai, dia tak bangun solat. Waktu siang dia bersikap bodoh. Dia lebih alim tahu tentang urusan dunia, tetapi dia jahil dan tak erti tentang urusan akhirat. Ada 7 sifat. Semoga Allah Ta'ala jauhi kita daripada ke-7 sifat ini untuk sama-sama kita muhasabah diri kita lah. Tujuan kita belajar macam itulah supaya kita tahu apa yang Nabi sampaikan kepada kita, kerana Quran dan sunnah Nabi ini satu-satunya pusaka peninggalan Nabi untuk dijadikan panduan hidup kita. Wallahu alam. Saya buka kepada soalan jika ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu ya. Gini Ustaz. Tak ada buh mari ni wasiat bakal fatahir ni Ustaz dah. Pakaian ya. Kalau Ustaz mam boleh ada hadis ke Ustaz tentang bagaimanakah Nabi ke atau ahli keluarga dia ke basuh pakaian ataupun Nabi tolong tolong keluarga dia basuh pakaian lah. Kemudian yang kedua Ustaz, Nabi ni setiap keluar hak terpeluh dia ke bahan buangnya daripada rumah, daripada badan dia ni, saya ada dengar dia kata, orang kata dianya suci Ustaz. Bau sedap, peluh bau sedap. Jadi tidak marilah perasaan kotor tubik daripada tubuh pada Nabi ni. Yang ketiga Ustaz, wala tamnun tastakthir ni, boleh ke tidak kita ambil ayat ni sebagai dalil untuk ayat bahawa rasuah ni kita beri untuk nak banyak. Boleh ke tidak sebagai dalil untuk rasuah? Wallahu alam Ustaz. Ya, terima kasih pada Cikgu Sufyan. Soalan pertama, adakah Nabi biasa dalam kehidupannya tolong keluarga? Ya, betul. Ada hadisnya, kata Aisyah beritahu ni hadisnya. Adalah Nabi ni kana yakunu fi mihnatihi. Nabi tu sehari-hari kalau tak ada apa-apa dia ada urusan kerja dia di rumah dan dia tolong keluarganya, tolong isterinya. Itu kita kalau kita baca dalam sirah kita jumpalah kadang-kadang Nabi tampal banyunya sendiri. Dan banyaklah urusan-urusan lain. Kana yakunu, tak perlu Nabi dah. Kana yakunu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnatihi. Ini kata Aisyah radhiyallahu. Dalam urusan kerja harian Nabi ni adalah dia punya mihnah. Kana yakunu fi mihnatihi, mim ha bukan mim kaf, mim ha nun ta ha. Okey, dah cukup dah. Bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, sehari-hari Nabi dia buat gapo kat rumah? Tu kalau bahasa kita bahasa
kana yakunu fi mihnatihi. Matan tu, kena cari matan tu. Adalah dia berada dalam tugasannya kerja dia. Banyaklah kerja dia yang lain-lain tu kena baca dalam, saya cadangkan baca dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi. Memang adalah jawapannya ada. Baik, kita pergi ke soalan kedua. Tentang apa-apa yang lebih daripada badan Nabi, bukan semua. Kalau yang tak tahulah, setakat saya yang saya tahu, kalau yang Nabi qada hajat, tak ada pula yang sahabat ambil. Yang kita tahu yang sahabat ambil daripada Nabi ialah lebih wuduknya. Bila Nabi berwuduk, ada yang berbubuk nak ambil, dia punya lebihan wuduknya, nak ambil berkat dengan apa yang lebih. Begitu juga dengan peluh Nabi, ada, boleh rujuk dalam Syama'il Muhammadiyah juga. Bahkan kata Anas bin Malik, ini tentang keistimewaan Nabi, kata Anas bin Malik, ma masastu yadan alyana min yadihi. Sebab Anas bin Malik ni sahabat yang berkhidmat dengan Nabi semenjak dia masih kecil untuk tempoh yang lama. Jadi dia banyak tahu tentang Nabi lah. Dia kata ma masastu yadan. Tertinggal yadan tadi. Ma masastu yadan. Aku tak pernah menyentuh satu tangan manusia yang lebih lembut daripada tangan Nabi. Macam mana kita kata Nabi kan biasa pergi berperang, pegang pedang, jalan jauh. Tapi Anas kata tangan Nabi ni lembut. Kata Anas ni, hadis ni Anas. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masastu jildahu. Aku menyentuh kulitnya, dan kata Anas, wa kana ka'alyan syai' masastuhu qat. Dan adalah ia selembut-lembut sesuatu yang pernah aku sentuh sama sekali. Masya Allah. Ini satu matan. Ada matan yang lebih jelas itu. Dia kata masastu yadan alyana min yadihi. Tidak pernah aku sentuh satu kulit, dan tidak pernah aku hidu satu bau yang lebih harum daripada. Bahkan peluh Nabi pun bau harum. Peluh kita lain lah. Itu ada hadis. Boleh. Saya suka jemaah kena beli kitab ni. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Okey, ringkasnya kita pergi pada soalan ketiga, sebab mungkin ada jemaah lain nak bagi soalan lain pula. Tu dah ada. Wala syamimtu tu, tengok matan tu. Tidak pernah aku menyentuh sutra dan selain yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi. Dan wala syamimtu kata Anas, aku tidak pernah menghidu miskan ni kasturi, wala ambaran. Ambar ni sejenis wangian jugalah. Macam orang Arab kan dia biasa ada bakar macam kemenyan kita panggil. Tapi Nabi ni punya wanginya badan dia, tak payah pakai perfume macam kita. Kita kena pakai macam-macam. Doni tak doni lah apa. Untuk wangikan pakaian kita. Badan Nabi ni memang dah harum dah. Atyab, lebih baik daripada minrih, daripada bau badan Rasulullah. Baik, kita pergi soalan ketiga tadi. Allah Ta'ala beritahu, wala tamnun tastaksir. Ini sebenarnya dalam pemberian biasa, sedekah. Kalau dalam seseorang tu memberi sesuatu dalam bentuk rasuah, kalau dia bui ni bentuk rasuah tu memang asal-asal, memang awal pun tak boleh dah. Kalau seseorang tu bui sesuatu dengan rasuah tu memang dah salah dah. Jadi pemberian di sini sebenarnya lebih kepada dalam bentuk beri sedekah. Beri sedekah, jangan diharapkan orang balas kepada kita dengan balasan yang apa-apalah. Contohnya lah, kalau kita masak, mungkin kita sekali hari tu kita nak masak banyak. Kita buat gulai daging lembu ke, gulai ayam ke, maka Nabi pesan kepada Abu Zar, apa Nabi kata? Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Bila kamu masak suatu masakan yang berkuah, makanan yang berkuah, maka perbanyakkanlah airnya, kuahnya, sebab kita nak kongsi dengan jiran-jiran yang lain. Tapi bila kita bagi pada jiran, jangan pula kita harap lepas ni nanti jiran kita lepas ni dia akan bagi masakan yang lebih special lagi. Dalam hati tu ada macam tu tak boleh. Bila kita memberi sesuatu, jangan harapkan kita dibalas dengan yang lain. Baik, kita next pergi pada soalan yang lain. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Ini berkenaan dengan Rasulullah sentiasa tolonglah keluarga dia dalam dapur. Kerja rumah. Kerja rumah lah. Jadi saya terdengar dalam mazhab Imam Syafi'i lah, mazhab Syafi'i, dia kata orang laki-laki ni sepatutnya 100% bekerja berada kat dapur. Maknanya isteri tu relax je. Betul ke macam tu, Ustaz?
Wallah alam, saya tak pasti yang tu. Saya tak pasti. Sebab saya banyak terdengar. Ya, Oh, saya tak pasti dia, yang dia, tu. dia Dia kata sebenarnya orang, orang lelaki kerja. ni kerja dia patutnya 100%. Maknanya dari segi membasuh, apa ni, memasak kat dapur. Tu saya rasa pelik juga kalau lelaki kot. Maknanya Nak kerja macam mana dah? Nak pergi Maknanya- kerja cari rezeki macam mana kalau semua kerja rumah lelaki nak buat? Dia maknanya macam ni bercanggah sebenarnya. dengan ayat Quran tu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa kan. Tu. Baik, macam inilah dia dalam pengurusan rumah tangga ni yang pentingnya kena ada kerjasama. Dia Islam tak ada bahagi kata tugas tugas dapur, tugas macam ni untuk perempuan lelaki. Sebenarnya kena sama-sama tolonglah, gitulah. Seperti yang Aisyah beritahu, ada kadang-kadang kerja Nabi buat sendiri. Dia cuma itu uruf kita, adat kita lah. Contohnya kalau masuk dapur tu biasanya orang perempuan lah. Cuci pakaian apa. Sebenarnya orang lelaki pun ada kerja juga, masing-masing kena tolong-menolong. Maksud kena tolong-menolong, kena ada lebih kepada kerjasama lah. Kerjasama dan Bertoleransi lah. toleransi atau bertolak ansur. Bertolak ansur. Kalau tak ada tolak ansur, nanti orang kata kita akan ditolak secara beransur-ansur. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Yang pentingnya kena ada kerjasama. Baik, tapi tak bercanggah pun dengan ayat in ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Sebab ayat tu sebenarnya dalam konteks secara keseluruhan memanglah si bapa tu adalah menjadi memegang pimpinan terhadap keluarga. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, silakan Ustaz Halim. Apa ni misalnya lah kita ni bangun tu agak lewat sikit lah dengan waktu dekat nak subuh lah, dikatakan adalah lebih kurang 5 minit ataupun 7 minit. Jadi apakah yang perlu kita utamakan, sama ada kita nak solatul lail ataupun kita nak berzikir istighfar pada masa tu? Bagaimana Ustaz, minta pandangan dia. Kalau waktu akhir tu, ialah waktu akhir ni gapo boleh buat, tak ada gapo dah. Dia sebaiknya waktu akhir malam ni kita akhiri kalau belum witir dengan salat witir lah. Tapi berdasarkan kepada nas Quran sendiri, yang afdalnya adalah kita membanyakkan istighfar ataupun doa lah. Doa dan istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Di antara sifat terpuji hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala janjikan untuk mereka syurga adalah itu ayat 17 dari surah Ali Imran. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tekun beribadah, orang yang menafkahkan hartanya sedekah, dan orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi yang lebih afdal membanyakkan zikir istighfar. Sebab masa tu dah suntuk, kita pun tengok dah dekat dengan waktu subuh. Doa dan istighfar. Mungkin nak solat pun tak sempat aja. Cuma yang lebih baiknya kita cuba untuk bangun lebih awal sikit lah. Lebih awal sikit supaya ruang waktu tu tidaklah menyebabkan kita rasa tergesa-gesa, nak zikir lagi, nak baca Quran lagi, nak salat lagi, nak istighfar lagi. Jadi kalut. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi kita berhenti setakat tu, dah dekat pukul 8 ni. Saya pun ada kelas pada hari Isnin. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung esok berikutnya tentang sifat-sifat buruk yang ada pada seorang lelaki musyrik namanya Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Jadi kisahnya esok ya. Kita jumpa esok insya-Allah dengan izin Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, jazakallah.